di sebalik bongkah kaca. Okay, nampak? Kita ada bongkah kaca, kita pandang pensel tu di sebalik bongkah kaca. Kita nampak terputus pula pensel tu kat situ. Okay, macam terbengkok. Sepatutnya lurus, tiba ada putus terbengkok. Ini dah berlaku pembengkokan cahaya lah. Sama juga pensel dalam air. Okay. Jadi kamu tengok pensel kelihatan bengkok di dalam air. Image pensel kelihatan bengkok di dalam blok kaca. Jadi kat sini, apa yang kamu nampak kat dalam gambar rajah yang pertama, pensel dalam air? Nampak tak? Bahagian atas tu adalah bahagian udara, pensel di dalam udara, yang bawah ini adalah pensel di dalam air. Ketepatan dia tak sama. Okey? Ketepatan untuk air lebih daripada ketepatan untuk udara. Jadi untuk di bahagian B ni juga pun sama. Kita ada pensel di udara, ketepatannya lebih rendah, ketepatan optik. Kemudian kita ada pandang pensel di dalam bongkah kaca. Okey, ini adalah kaca. Kita perhatikan image dia dah dibengkokkan. Kemudian di bawah ini pensel di udara, kita pandang dia berada di udara. Jadi kamu perhati kalau dia berlainan ketepatan, dia dah mula bengkok. Okey, di udara lurus, masuk kaca ketepatan tak sama, dah bengkok. Sama juga ni. Pensel di udara, ketepatan udara lebih rendah daripada ketepatan air. Berbeza ketepatan aja. Berbeza ketepatan aja dah bengkok. Okey? Next, kita tengok. Pembiasan cahaya berlaku disebabkan oleh perubahan. Tadi kita tahulah bila berbeza ketepatan, okey, berbeza aja ketepatan mesti berlaku pembiasan. Dia akan menghasilkan proses pembiasan. Okey, kemudian kenapa macam ni? Okay, sebab inilah pembiasan cahaya disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketepatan. Perubahan hal laju. Bila cerita pembiasan aja mesti cerita tentang hal laju. Kalau dalam objek yang lebih tumpat, kita dah secara logiknya, fikir secara logik. Fizik ni senang, fikir secara logiknya. Kalau dia cahaya tu melalui kawasan yang lebih tumpat, medium yang lebih tumpat, dia tak boleh bergerak laju kan? Hal laju dia rendah. Okey? Bila dia merambat dalam medium yang kurang tumpat, maksudnya molekul udara pun jauh-jauh, cahaya tu boleh merambat dengan laju, tak ada geseran dengan molekul. Jadi itu secara logiknya. Bila dia melalui kawasan yang lebih tumpat, hal lajunya rendah, jadi pembiasan dia menghampiri garisan normal. Jadi itulah sebab kenapa pembiasan boleh berlaku. Disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya tersebut. Baik. Ada soalan ke nak tanya setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okay, next. Dengar lagi. Tengok gambar rajah ni dulu. Okay, kita ada satu sinar tujuh. Ini macam laser pointer lah. Tadi gambar yang hijau banyak. Tadi warna hijau cahaya tu laser pointer. Katakan kita ada satu laser pointer, kita point pada pemisah. Satu titik pemisah antara udara. Bahagian luar ni udara, bahagian dalam ni bentuk segi empat ni adalah blok kaca. Jadi kita nampak berlainan ketepatan optik dia. Titik hujung pemisah antara udara dengan kaca tu kita lukis garisan normal. Jadi sinar tujuh dia di sini yang warna merah ni, dan sudut antara normal dengan sudut antara garisan normal dengan sinar tujuh itu kita kata sudut tujuh. Okey. R itu adalah sudut biasan. Jadi kamu tengok cahaya tu dah dibiaskan menghampiri garisan normal. Nampak? Menghampiri. Sebab tadi ketepatan blok kaca dengan ketepatan udara mana lebih tinggi? Blok kaca. Okey, blok kaca ketepatan dia lebih tinggi, udara ketepatan dia rendah. Okey, itu dari segi ketepatan. Sekarang kalau cikgu tanya dari segi hal laju. Hal laju cahaya di mana yang lebih tinggi? Hal laju cahaya di mana? Udara. Hal laju cahaya di udara lebih tinggi daripada hal laju cahaya di kaca. Kenapa ni? Okey, ini lebih rendah. Jadi disebabkan hal lajunya tu lebih rendah, sebab itulah dia dibiaskan mendekati normal.
sebab laju dia dah rendah, dia tak boleh pergi laju lagi. Jadi dibiaskan mendekati normal. Kalau kereta tu slow aja. Okay, ada banyak ni, banyak manusia tu nanti terlanggar pula. Macam itulah ibaratnya. Jadi cahaya tu dibiaskan mendekati normal kerana lajunya dah rendah. Okay, kita tengok penerangannya. Sinar cahaya membengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketupatan optik rendah. Kita sebut ketupatan optik kadang-kadang ketupatan optik dengan ketupatan biasa tu ada beza sikit. Okey, ketupatan optik rendah ke medium yang berketupatan optik tinggi blok kaca. Oleh kerana laju cahaya berkurang, jadi dia pun merambat daripada medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat, sudut biasannya lebih kecil. Ini kita panggil sudut biasan. R sudut biasan. Okey, dibiaskan mendekati normal. Okey, ada soalan ke? Ini kisah dia I lebih besar daripada R. Sudut biasan R, sudut tuju adalah I. Okay, next kita tengok gambar rajah ni pula. Tengok gambar dulu, jangan baca lagi. Kita ada sinar yang merambat daripada blok kaca. Tengok arah dia dia datang daripada blok kaca keluar ke udara. Tengok arah dia. Dari blok yang luar ni jangan tengok. Tengok dalam kaca, kemudian di sini pemisah dia keluar ke udara. So antara garisan sinar tuju dengan garisan normal tu, itu adalah sudut tuju. Antara sinar yang terbias, ini pembiasan lah sebab kita nampak bengkok. Bila bengkok tu pembiasan. Pembengkokan cahaya adalah proses pembiasan, fenomena pembiasan. Jadi ini antara normal dengan sinar bias tu. Itu adalah sudut bias. Jadi kalau kita analyse di sini tadi, blok kaca ketupatan optiknya lebih tinggi, ketupatan optik untuk udara lebih rendah. Kita dah tahu laju di kaca lebih rendah, laju di udara lebih tinggi, laju cahaya. Jadi bila laju dia lebih tinggi, sebab itu dia dibias menjauhi normal. Secara logiknya senang aja nak faham. Cuma kamu tu nak lukis ni dengan betul. Okay, ingat hukum dia, sinar tuju garisan normal dengan sinar biasan kena berada di atas satah yang sama. Okay. Jadi ini penerangan dia, semua yang cikgu dah cakap tadilah. Sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal, tu dia, menjauhi garis normal. Apabila dia bergerak daripada medium yang ketupatan tinggi ke medium yang ketupatan rendah. Tu, ketupatan tinggi ke rendah. Laju cahaya bertambah. Ini sebab apa? Itu dia. Kerana ini reason dia. Kerana laju cahaya bertambah. Itu dia, V bertambah ketika cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Daripada laju dia rendah, laju dia dah jadi semakin besar bila masuk udara. Jadi sudut biasan dia jadi lebih besar lah. Dia laju, dia pergi lebih jauh daripada garisan normal ni. Jadi ingat, sudut biasan adalah sudut daripada garisan normal dengan sinar bias. Bukan daripada sinar bias pergi permukaan ni. Nanti ada pelajar yang akan bagi macam ni. Kalau dalam kelas kena ketuk dah. Bukan kat sini bukan. Sini bukan R. R adalah di sini. Boleh faham? Jangan buat kesilapan ni. Bukan antara sinar dengan pemisah udara kaca tu. No. Antara garisan normal. So kamu kena cari garisan normal dengan betul. Okay. Kita masuk bahagian ni, indeks biasan. Bila kita belajar biasan, kita ada belajar juga indeks biasan. Jadi indeks biasan ini dapat menentukan darjah pembengkokan. Okay. Dia dapat menentukan darjah pembengkokan. Maksudnya kalau indeks biasan besar, pembengkokan dia banyak ke sikit? Kalau indeks biasan dia kecil, pembiasan dia banyak ke sikit? Macam itulah. Dia menentukan darjah pembengkokan. Apabila cahaya merambat daripada satu medium ke satu vacuum ke medium. Okay, nisbah laju cahaya dalam vacuum kepada laju cahaya di dalam medium itu dapat berikan bacaan indeks biasan. Tengok, indeks biasan simbol dia N. Okay, indeks biasan simbol dia N. Jadi N sama dengan laju cahaya dalam vacuum bahagi laju cahaya dalam medium. Kalau kita nak cari indeks biasan kaca,
Sini kata N tu kita nak cari N kaca. So laju cahaya dalam vacuum bahagi dengan laju cahaya dalam medium kita tu kaca lah. Okay, faham? Kalau kita nak cari indeks biasan untuk air, kita nak tengok pembiasan dalam air ni sikit ke besar. So kita ambil laju cahaya dalam vacuum bahagi laju cahaya dalam air lah. Tengok medium apa kita nak cari indeks biasan dia. Jadi bacaan indeks biasan yang kita dapat ni menunjukkan nanti dia boleh bagi tahu kita okey nanti bengkok makin besar ke bengkok sikit je. Macam ni. Baik, ada soalan. Ini satu formula nampak. Kemudian ada satu formula ni. Ada beberapa formula dalam tajuk ni. So C per V adalah formula untuk indeks biasan. Dengan C adalah laju cahaya dalam vacuum. Kita dah pernah jumpa. 3 darah 10 kuasa 8 meter per saat. Itu laju cahaya dalam vacuum. Bahagi laju cahaya dalam medium yang kita nak cari indeks biasan dia. Kaca ke, berlian ke, air ke, itu dia lah laju cahaya dalam medium itu. Okey. Apabila ketepatan optik meningkat, indeks biasan akan bertambah. See? Indeks biasan dia akan bertambah. Makin bertambah ketepatan, indeks biasan dia makin besar. Nilai N sentiasa lebih atau sama dengan 1. So nilai N tak boleh 0.82, 0.93, 0.21. Tak boleh. Nilainya adalah 1 untuk vacuum ataupun 1 something untuk bahan-bahan lain lah. 2 pun boleh. Lagi tumpat, lagi besar indeks biasan dia. Lagi kurang tumpat, paling kurang tumpat vacuum lah. Okay, kalau vacuum, kenapa kita kata vacuum paling rendah? Sebab formula untuk indeks biasan tadi adalah C bahagi V kan. Kalau indeks biasan kita nak dalam vacuum, C bahagi laju cahaya dalam vacuum. Laju cahaya dalam vacuum. V dalam vacuum. So 3 darah 10 kuasa 8 ms tolak 1 untuk laju cahaya dalam vacuum. Sebab kita nak cari indeks biasan dalam vacuum, kita bahagi dengan laju cahaya dalam vacuum juga kan. V dalam vacuum. So V dalam vacuum adalah 3 darah 10 kuasa 8 juga. That's why kita dapat jawapan dia 1 untuk indeks biasan vacuum. Itu paling kurang tumpat. Tak ada yang kurang tumpat daripada vacuum dah. Betul ke? Betul ke kelas? Ada lagi tak yang kurang tumpat daripada vacuum? Ketepatan dia lebih rendah daripada vacuum. Ada lagi tak? Ada tak? 4 stem. Dengar tak suara cikgu? Cahaya? Apa? Cahaya medium. Cikgu bercerita tentang medium. Medium ni ruang. Ada tak ruang yang lagi kurang tumpat daripada vacuum? Air ke? Kayu ke? Macam tu, medium. Medium tempat cahaya boleh merambat. Ada lagi tak? Air, kaca, cahaya boleh merambat. Udara, cahaya boleh merambat. Kita ada dalam diamond pun cahaya boleh merambat dalam dia. Itu kita panggil medium. Ada lagi tak medium yang kurang tumpat daripada vacuum? Vacuum tu dah kira paling tak ada ketupatan sebab molekul, tak ada langsung molekul dalam vacuum kan. So tak ada lagi, molekul paling rendah. Jadi indeks biasan paling rendah adalah 1 lah. Tak boleh rendah lagi daripada ini. So nilai indeks biasan sentiasa lebih atau sama dengan 1. Ini formula tadi kan? Faham ke? Nilai indeks biasan bergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Perubahan suhu juga boleh mengubah nilai indeks biasan suatu bahan. Kenapa perubahan suhu? Kenapa perubahan suhu boleh mengubah indeks biasan?
Kenapa gah kelas? Kalau suhu tinggi macam mana? Banyak molekul kalau suhu tinggi. Banyak rintangan. Suhu tinggi banyak molekul, betul ke? Yang sejuk suhu. Suhu rendah kan? Kalau suhu rendah, molekul dia lebih rapat-rapat. Bayangkan ais tu. Macam tu lah lebih kurang. Kalau suhu tinggi, kamu bakar satu kawasan tu jadi panas. Jadi molekul dia bertebaran jauh. Jadi kalau suhu tinggi, kamu tengok ketepatan dia dah jadi rendah. Betul tak? Kalau suhu rendah, ketepatan dia jadi tinggi. So perubahan suhu boleh mengubah nilai indeks biasan. Ingat, indeks biasan kalau ketepatan makin besar, indeks biasan pun akan menjadi lebih besar. Dia berkadar langsung dengan ketepatan. Okay. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada so far. So dalam suhu tinggi, udara bergerak, cahaya bergerak lebih laju. Dalam kawasan yang udara yang bersuhu rendah, cahaya bergerak lebih perlahan. Sebab banyak molekul rapat-rapat tu. Okay. So ini beberapa contoh indeks biasan medium. Kamu tengok paling rendah adalah vacuum ataupun udara. Kita consider udara ni tak ada molekul lah, tak ada molekul. Jadi indeks biasanya adalah 1, paling rendah. Maksudnya formula indeks biasan tadi adalah C bahagi C lah sebab laju cahaya dalam vacuum. Kita nak cari dalam vacuum, C bahagi V dalam vacuum juga. So kita dapat 1. Kalau kita nak cari minyak zaitun, indeks biasan cahaya dalam minyak zaitun. So kita guna formula indeks biasan N dalam minyak zaitun sama dengan laju cahaya dalam vacuum bahagi laju cahaya dalam minyak zaitun. So laju cahaya dalam minyak zaitun lebih besar ke lebih kecil daripada vacuum? Cuba fikir logik dia. C lebih besar ke V ni lebih besar? C. C lebih besar kan? C paling besar tau. Okay, laju paling besar sekali dalam vacuum. So, ini lebih rendah. Kalau nilai pembawah ni lebih rendah, kamu bahagikan, katakan kamu bahagi, katalah cikgu bagi sini laju dia tadi. Bagi nilai lain 10 bahagi 2. Itu 2 rendah Kalau 10 bahagi 5. So tengok jawapan ini lebih kecil. Jawapan ni lebih besar kan? Lagi kecil nilai di bawah ni, keseluruhan jawapan kita lebih besar. Macam itulah umpamanya. Lagi nilai di bawah ni kecil, indeks biasa ni jadi besar. Sebab nilai atas bahagikan dengan nilai kecil. So jawapan dia akan jadi besar. Okay, perspek. Perspek ni bukan kaca. Dia macam, dia besi, dia lusinar juga tapi perspek lah Jadi indeks biasanya 1.5. So sama juga formula tadi, nak cari indeks biasan untuk perspek, kita ambil laju cahaya di udara bahagi laju cahaya dalam perspek. Perspek ni lebih tumpat lah kalau kita perhatikan indeks biasan dia 1.5, dia lebih tumpat daripada zaitun, minyak zaitun. Okay, so nilai bawah ini lebih kecil. Laju dia lebih kecil. Dalam perspek yang lebih tumpat, cahaya tak boleh bergerak laju. So laju dia lebih kecil. Ni kelas ni, sana sikit. Okay, tu kita dapat indeks biasan. Nah seterusnya kita ada kaca, indeks biasan dia lebih besar sebab kaca lebih tumpat, ketepatan optik dia. Kemudian kita ada kaca Flint 1.66 indeks biasan dia dan paling tinggi indeks biasan dalam tajuk optik yang kita akan belajar adalah intan 2.42. Medium yang paling tumpat adalah intan. Permata kan? Permata adalah medium yang paling tumpat, indeks biasan dia paling besar. 2.42. Okey, sekarang kamu bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Antara minyak zaitun dengan intan, yang mana cahaya merambat lebih jauh? Yang mana cahaya merambat lebih jauh daripada normal? Cahaya masuk ke minyak zaitun ke cahaya masuk ke intan merambat lebih jauh? Minyak zaitun. Okay, good. Cahaya masuk ke minyak zaitun merambat lebih jauh daripada garisan normal sebab kita tahu minyak zaitun kurang tumpat. So, dari situ
kita tahu apabila indeks biasanya kecil, maksudnya dia akan merambat dengan menjauhi normal lebih besar. Apabila indeks biasa dia besar, dia merambat mendekati normal. Jadi indeks biasa dia 2.42. Kita tahu Intan indeks biasa 2.42 paling besar dan ketepatan dia paling tinggi. So cahaya merambat mendekati normal. Cahaya kurang bengkok dalam Intan. Cahaya paling banyak bengkok dalam minyak zaitun. Okey? Paling mudah dibengkokkan dalam minyak zaitun, paling kurang dibengkokkan dalam Intan. Ketepatannya tinggi. Okey. Faham ke? Apabila masuk dalam Intan bukan keluar dari Intan, apabila masuk ke dalam Intan bengkok sikit je. Okey, dia mendekati normal. Baik, sekarang kita nak tengok ada satu hukum dalam pembiasan cahaya. Kita ada hukum Snell. Okey, yang lain dengar, cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham tanya Cuba bersuara. Okey, kamu tengok kita ada sedikit aktiviti. Kita ada air. Tengok bahagian atas ni ada dua medium. Air dengan perspek. Yang kedua pun air dengan kaca. Yang ketiga atas tu air masuk dalam Intan. Okey, jadi di sini indeks biasan air 1.33, sudut 7 semua 50. Nampak? Kita kekalkan sudut 7 itu adalah pemboleh ubah yang kita malarkan. Sudut 7. Sudut 7 air. Ini sudut 7 air. Ini sudut 7 air. Sama je semua. Ini pemboleh ubah yang kita malarkan. Okey, sekarang indeks biasan situ untuk air 1.33 sama, maksudnya ketepatan air yang samalah. Tak adalah ini air masin, ini air tawar, no. Semua air yang sama ketepatan dia. Okey, apabila masuk ke perspek, sudut bias tadi cikgu kata daripada garis normal dengan sinar bias. Ini pembiasan berlaku dalam ni lah. Ini arah datang sebelum bias lagi. Bias kat sini, bengkok kat sini dalam perspek. So sudut bias 42. Okey, daripada air masuk perspek daripada 50 jadi 42. Bila dalam kaca sudut biasnya jadi 37.9, lebih kecil. Masuk dalam Intan sudut biasnya adalah 24.9. Tadi kita dah bincangkan. Dalam Intan pembengkokan menghampiri normal. Nilai dia sangat kecil. Okey. Dalam kaca sudah mula menjauhi normal. Sudut sini lebih kecil, sudut ini lebih besar, menjauhi normal. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, N1 darab dengan 50 ni. Okey, 1.3 cikgu nak kamu darabkan dengan sin 50. Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Ada kalkulator tak dengan kamu? Berapa? Ambil kalkulator sekejap, cuba tekan. Jangan type, cikgu tak nampak, kena bersuara. 1.019. Okey. Ini N1 darab dengan sin I. Okey, sekarang cikgu nak kamu ambil N2 1.50 darab dengan sudut pantulan dia sin 42.8. Okey, dapat berapa? Sama. Sama. 19 juga. Okay, thank you. 1.019. So untuk yang kedua pun sama. 1.33 darab dengan sin 50. Kamu akan dapat 1.019. Yang bawah ni sama tak? 1.66 darab dengan sin 37.9. Dapat sama tak? Sama. Sama juga kan? Okey, bagus. Okey, dan yang ketiga pun cikgu nak kamu check dia sama tak? Sin 50 kita dah tahu tadi 1.019. Kalau ini 2.42 darab dengan sin 24.9. Okey, dapat berapa?
Sama. Sama. Okey. So betul lah. 1.019. Jadi hubungan di situ, indeks biasan dia darab dengan sin sudut 7 sama dengan indeks biasan untuk medium kedua darab dengan sin sudut bias. Apa-apa bahan pun tak apa. Sama hubungan dia. Ini yang kita nampak. N1 darab sin I sama dengan N2 darab sin R. Ini R kan? Ini R. Ini R. Ini hubungan yang kita dapat. Kita cuba nak createkan hukum Snell. Cikgu nak tunjuk hukum Snell. So far faham? Cikgu baru suruh kamu kira-kira saja. Di sini ada kesimpulan dia. Apabila cahaya merambat di antara dua medium, ini hukum yang pertama. Ini hukum pembiasan yang pertama. Sinar 7, ini biasalah. Sinar 7, sinar bias dan garis normal bertemu pada satu titik yang berada pada satah yang sama. Satah yang sama. Maksud satah yang sama tu, kalau sini kita ada air, yang atas kita ada udara. Sini sinar 7, dia jumpa kat titik ini. So situlah garisan normalnya. Di titik itulah juga sinar bias dia. Maksudnya di titik pada satah yang sama. Okay. Dan hukum Snell ini dia yang tadi kita buat. N1 darab sin theta 1 iaitu sudut 7 sama dengan N2 medium yang kedua, indeks biasa medium yang kedua darab sin theta 2 tadi adalah sinar biasan dia dalam medium yang kedua. Jadi kita boleh simpulkan situ N2 pindahkan N1 ke kanan. Sini N2 pindah ke kanan. N2 bahagi N1 sama dengan sin theta 1 bahagi sin theta 2. Ini pindah je. Jadi ini hukum Snell. Sin theta 1 tadi kita adalah I. Theta 2 itu adalah R. Kan? Theta 1 adalah I. Sinar sudut 7. Theta 2 adalah R. Sudut pantulan. So dia guna theta 1 untuk menunjukkan medium yang pertama. Theta 2 dia nak tunjukkan sudut dalam medium yang kedua. So sebenarnya itu adalah I, sini adalah R. Okay, so itu hukum Snell, sin I bahagi sin R. Okay, next. Kamu tengok ini. Apabila medium satu ialah udara dan medium kedua sama dengan indeks biasan medium yang pertama, udara juga. So kita dapat formula ini. Indeks biasan sama dengan sin I bahagi sin R. Okay, jadi dia tak adalah complicated sangat sebenarnya. Sebenarnya nak tunjuk ini je. Garisan normal, sudut 7 dan ini sudut bias R. Medium yang pertama masuk medium yang kedua. So indeks biasan adalah sin I bahagi sin R. Ini hukum Snell. Okay, sin I bahagi sin R ini hukum Snell. Kamu tengok ini je. Okay, tak payahlah tengok. Ni lagi theta 1, theta 2. Nanti banyak sangat kamu tengok, kamu dah pening. Tengok ini je. Right, I dengan R. Sin I bahagikan dengan sin R, kamu akan dapat nilai indeks biasan. So tadi formula yang pertama, rumus yang pertama, indeks biasan sama dengan halaju cahaya di vacuum bagi halaju cahaya di, kalau kita nak cari medium, kita carilah V di medium tu. Kalau sini kita nak kaca, kita nak sini V kaca lah, halaju cahaya dalam kaca. Itu formula yang pertama. Formula yang kedua, kita boleh cari indeks biasan sama dengan sin I sudut 7 bahagi sin sudut bias. Okey, kita dah jumpa formula yang kedua. Okey. Itu adalah sudut 7 daripada udara masuk dalam medium apa kita nak cari. Kalau kaca sini, R tu adalah sudut 7 dalam kaca lah. Sini kita dapat indeks biasan kaca. Okey. Sampai sini ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okey, sekarang. Tolong cikgu cari indeks biasan kat sini. Okey, cuba cari indeks biasan medium ni. Sekarang cikgu bagi nilai sini 50 darjah.
Di sini adalah 25 darjah. Kira indeks biasan dia. Ambil formula itulah sin I bahagi sin R. Satu point 52 1.521. 521. Orang lain dapat apa? Orang lain? Jangan type cikgu tak nampak kamu type. Orang lain dapat apa? Wadina dapat berapa? Yozu dapat tak berapa? Tak dapat ke? Okay, kamu ni kalau cikgu tanya tak nak respon Okay, send I. I kita kena ambil I di sini. Ingat, sudut 7 adalah sudut antara garisan normal dengan sinar. So sini cikgu bagi 50, I dia sebenarnya adalah 40. So kamu perlu tekan sin 40 bahagi sin R dia adalah 25. So itu dapat 1.521 ke? Dapat ini? Cikgu, Ya. macam mana cikgu dapat 40 tu? Okay, good question. Itu yang cikgu test kamu tadi. Ingat tak, cikgu kata sudut 7 adalah sudut antara garisan normal dengan sinar. Yang cikgu bagi di sini adalah 50 darjah. Garisan normal ni sifat dia sentiasa 90 darjah dengan boundary. Dengan pemisah antara dua medium tu. Kalau total sini 90, sudut 7 adalah 40 lah sebab cikgu bagi 50 tu yang bawah bukan sudut 7. Faham? Faham tak? Terlepas pandang, sorry cikgu. It's okay. Bagus. Orang lain pun cikgu tahu ada je yang confused. Mana dapat 40 ni? Cuma tak tanya, tak apa. So ambil sudut yang betul. I dia 40, R dia 25. So 1.521 dan cikgu nak tanya 1.521 ini indeks biasan medium A ke medium B? B. Medium mana? B. B. Okay, B sebab bias dalam B. Okay, dibiaskan dalam B. Kalau sekarang cikgu nak kamu cari indeks biasan untuk bahan A. Boleh cari tak? Indeks biasan untuk medium A. Boleh cari? Boleh. Macam mana cari? Sin R bahagi sin I. Okay. Good. Dia sebenarnya cuma terbalikkan saja. Tadi arah ke bawah, sekarang terbalikkan saja arah ke atas. Okay, tukar saja arah. Okay, terbalikkan saja arah. So ini akan jadi 25 dan biasan dia akan jadi 40. Jadi ini bahan A, ini bahan B di bawah. So kita terbalikkan saja arah cahaya. Cahaya kalau kita halakan daripada atas, itu laluan dia. Kalau ini laluan cahaya, bias mendekati normal. Kalau kita halakan cahaya daripada bawah pun dia akan ikut haluan ini juga. Okay? Mesti sama. Jadi kalau kita nak terbalikkan, alright, sekarang kalau cikgu terbalikkan arah, maksudnya cikgu nak cari indeks biasan bahan A. Jadi kita akan ambil sin 25 bahagi sin 40. Macam inilah contoh saja. Okay, contoh saja. Baik. Dah siap. Jadi untuk hari ini kita belajar sebelum tu. Kita yang pertama kamu buat salin dan nota pembiasan cahaya yang hari ini kita belajar. Kemudian eksperimen 6.1 salin dalam buku amali. Ini eksperimen kamu kena tahu, kena buat. Jalankan simulasi eksperimen di laman yang cikgu bagi ni, alamat ni. Dan sediakan laporan lengkap. Laporan lengkap maksudnya cikgu nak ada table, cikgu nak ada jadual, cikgu table jadual, cikgu nak ada graf.
Okay, graf yang kamu lukis dengan cara yang betul. Table yang kamu tulis buat dengan cara yang betul. Kamu dah tahu buat table fizik, kamu dah tahu buat graf fizik. Okay, garisan lurus pergi asalan ke tak. Okay, eksperimen 6.1. Walaupun tak dapat buat di kelas, tapi cikgu nak kamu cubalah buat yang ini. Okay. Ada soalan tak sampai sini? Tak ada. Tak ada? Semua sangat jelas ke? Oh, cikgu sekejap lagi ada pantau kelas. Tadi cikgu bagi Cikgu. ni. Ya. Yang untuk tadi tu kan yang bahagian A tu kan. Hmm. Yang 25 bahagi 40 tu. Dia dapat kurang daripada 1. Ya. Itu sebab cikgu kata contoh je. Cikgu dah agak dah kurang daripada 1. Tu contoh cikgu yang letak nilai kan. Dia tak bolehlah nilai tu. Tu contoh Dina. Salah lah contoh cikgu tu. Tapi bukan nilai cikgu letak tu salah. Contoh tu macam tu lah ibaratnya. Faham? Okay. Cikgu tahu dah jawapan dia kurang daripada kosong. So tak boleh kurang daripada kosong. Ingat index biasa tak boleh kurang daripada 1. Kurang daripada kosong pula. Tak boleh kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1 tu ada kesilapan lah dalam pengiraan. Ataupun soalan salah. Macam tu. Okay, sekarang kita tengok ni yang cikgu bagi tadi. Cikgu suruh kamu buat laporan kan? Okay, ini kita ada satu alur cahaya. Kita ambil medium yang di atas ini adalah udara. Medium yang di bawah ini adalah air. Okay, ini contoh kalau kita nak air, kita ambillah air. Kalau kita nak gelas, kaca, kita ambillah gelas. Kalau kita nak, dia dibagikan nampak indeks biasan dia, indeks refraksi, indeks biasan 1.5. Apa benda lah ni? Misteri A. Ni bahan lain lah. Kita tak tahu, kita nak cari. Okay, sekarang dia bagi air dengan kaca. Okay, contoh. Sini antara sinar dengan garisan normal dah lukis dah untuk kamu. Ni eksperimen dalam buku kamu boleh guna ni buat simulasi ni. Sudut ni kamu tentukan sendiri. Ada dia bagi sini Okay, kalau siapa yang tak ada alatan tu, tak ada laptop. Cikgu tak pastilah kalau handphone boleh guna ke tak. Okay, kamu boleh buat sekarang. Kalau siapa yang tak ada laptop kat rumah, boleh baca sekarang. Cikgu tolong kamu buat ni. Okay, cuba baik-baik kita tentukan. Alright. Sudut 7 adalah sudut yang kita manipulasi. Maksudnya kita adjust sendiri. Okay, ini adalah garisan normal. Catat siapa yang tak ada laptop ataupun siapa yang malas nak buat nanti terus ambil data ni. Okay, ini adalah garisan normal. So, sudut 7 berada di sini. Boleh terus catat dalam buku teks, guna pensel dulu, nanti buat laporan Okay, ni sudut 30 kita tak nak, kita kecilkan dulu sudut. Pemboleh ubah yang kita manipulasi adalah sudut 7. Okay, katakan cikgu nak sudut dia adalah sini. Berapa nilai tu? Berapa nilai sudut 7 cikgu? Come on, cepat. 10. 10. Okay, good. Berapa nilai sudut biasan cikgu? Ambil daripada normal daripada normal. Sini adalah 5, 6, 7 lebih kurang. Okay? 7.5 lebih kurang. Catatlah 7.5. Okay, kita besarkan lagi. Besarkan lagi sudut 7. Daripada udara masuk dalam air, cahaya tu akan bengkok. Kita besarkan sikit pergi 20. Okey, katakan itulah 20 dia. Okey, baca. Itu 20 kan? Okey, baca berapa sudut dia sekarang? Ini 10, ini 20. Maksudnya ini tak sampai 15, lebih kurang? 14. 14. Okey, catat 14. R yang kedua adalah 14. Okey. Kita tambah lagi sinar cahaya ni, kita halakan kepada medium itu dengan sudut yang lebih besar lagi. Kita ambil sudut 30 kat situ, katakan betul ke 30? Okey, nanti kamu cubalah kalau siapa ada laptop kat rumah, boleh cuba. Okeylah, katalah itu sudut 30 cikgu. Baik, berapa? Ini antara garisan normal dengan sinar bias. Ini sinar yang terbias. Berapa? Kalau sini 10, sini 20, sini 25. So itu adalah 25.
21.5. 21.5. Cikgu rasa boleh ambil 22. Nak buat 21.5 pun boleh. Boleh ambil 22 ni. Cikgu rasa dia 22. Okay. Baik, kita dah ada 3 kan? 3 I. 3 sudut I. Sekarang kita ubah lagi. Kita nak sudut I yang seterusnya. Kita ambil 40 pula. 10, 20, 30, 40 kan? Tambahkan dengan sekata. Katakan itulah sudut 40 cikgu, betul ke? Alright, lebih kurang. Baik, baca dengan betul. Ini adalah sinar biasan kita. Bila dia masuk dalam air, dia terbias banyak ni. Berapa? Apa tu? 28. 28, 25, 26, 27, 28. 27. Ini macam 28.5. Ini macam antara 28 dan 29. Okey, catat 28.5, 28 pun boleh. Tapi cikgu nampak dia lebih kepada 28.5. Okey, next. Kita tambah lagi sudut dia jadi berapa sekarang? Berapa ni sudut ni? Sudut 50. Okey, sekarang sudut 7 kita adalah 50. Kamu catat dalam buku teks dulu. Berapa kita dapat? Senang je eksperimen cikgu. 30. Kamu kalau guna handphone mungkin kecil sikit kan? 31, 32, 33, 34. Okey, ni boleh ambil 35. Boleh ambil 35. Okey, kita backup, kita ambil bacaan yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, kita ambil 60. Okey. So sekarang sudut 7 dia adalah 60. Okey. Daripada normal kepada sinar yang kita halakan itu sudutnya 60. Okey, kamu baca berapa? Ini tepat-tepat nampak ni. 30, sini berapa? 40. Okey, 40. Catat sana 40. Itu data kita yang ke-6. Okey, R dia 40. Dan satu lagi kita backup data yang ke-7. Alright, sudut 70. Sudut 7, 70. Nanti buat graf ni Okey, baca berapa? $44.5. Okey, boleh. 44.5. Okey, so kita ada 7 bacaan. Siapa tak dapat nanti tanya kawan-kawan yang dapat tadi. Ada catat kan? Ataupun kamu boleh tengok tadilah yang cikgu dah bagi dalam ni kamu boleh buat sendiri HTTP ni. Okey. Boleh copy masuk dan boleh search. Boleh buatlah sendiri. Alright. Ada soalan tak nak tanya tentang pembiasan cahaya? Ada? Faham apa itu pembiasan cahaya? Faham. Faham. Proses pembengkokan. Okey. Tengok kita nampak objek tu bengkok. Itu cahaya dia bengkok. Kenapa bengkok? Sebab berlaku perubahan laju cahaya dalam udara dengan dalam medium yang kita cari. Kemudian ini kita tengok bila mendekati menjauhi kenapa. Dan ini formula indeks biasan. Kemudian kita ada ini beberapa indeks biasan. Makin tumpat medium, indeks biasan dia makin besar. Okey, ini hubungan untuk hukum Snell. Itu dia hukum Snell. Alright. Dan kamu tengok balik itu akhirnya kita dapat formula yang kedua untuk indeks biasan. Sin I bahagi sin R. Alright. So kalau tak ada soalan, kita berhenti di sini. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. So ada berapa orang kamu dah isi ke kehadiran? Kamu dah isi ke? Semua orang dah isi dah. Ada yang belum isi tak? Dah.
Okey, kalau dah isi tak apalah. Dah isi Jinchan. Jinchan isi kehadiran tak? Okey, kalau tak ada masalah, cikgu rasa kita boleh berhenti di sini dulu. Terima kasih sebab join cikgu. Jangan lupa buat latihan, buat tugasan ni. Hantar dalam Google Classroom. Okey? Ni yang type nama ni isi tak? Isi dalam ni, dalam form. Cikgu tak dapat nak catat ni. Isi dalam form yang isi bagi tu. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Boleh leave kelas sekarang. Okay, sama-sama. Bye. Okay, Kak Yen. Welcome. Okay, bye everyone.